Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala bab ma jaa anna minan munahuman sabab. Bab yang terdatang dia pernah nyatakan menyebutkan bahawa bahawasanya Mina itu ialah tempat turun unta siapa yang dahulu tiba ke sana. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qulna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nabni laka baitan yuzilluka biminan qala la minan munahuman sabab. Hasan sahih. Daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha katanya, kami kata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahulah kami bangunkan bagimu satu rumah bertujuh mana engkau di Mina. Sabda baginda Islam, jangan Mina itu adalah tempat turun siapa yang dahulu. Masalah 306. Tetapi kiranya ya saudara, bermula tanah Mina dan buminya itu tiadalah siapa-siapa boleh memilikinya, dan mempunyai barang sedikit akan jadi tertentu tempat bagi tinggal selama-lamanya, kerana ia tertentu bagi orang-orang yang haji. Dan orang yang pergi haji itu pun tiadalah boleh ia mengaku setempat yang tertentu bagi dirinya setahun-tahun. Bahkan siapa yang dahulu sampai ke sana, maka di mana tempat diturun untanya itu, maka disitulah ia boleh berhenti. Mana tidak ada tempat yang khusus bagi seseorang pun. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak mahu dibinakan tempat tadi, akan di tempat siapa yang dulu duduk. Dalil yang menunjukkan yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dan katanya an Aisyah radhiyallahu anha, qulna ya Rasulullah ala nabni laka baitan yuzilluka biminan qala la minan munafin man sabab. Diriwayatkan oleh seorang isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang dikasihinya, bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah berkata kami, ya bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah SAW, tidakkah bagi kami membinakan sebuah rumah tertentu bagi engkau tempat berteduh yang mana di Mina. Apabila didengar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam akan perkataan kami, lalu dijawab dengan sabdanya, jangan dirikan apa suatu yang tertentu bagiku, kerana bahawasanya tanah Mina dan bumi itu tempat berhenti turun unta. Siapa-siapa yang dahulu sampai ke situ pada masa mereka mengerjakan haji, maka kalau didirikan tempat atau rumah yang tertentu bagi seorang, saya jadi menyempitkan di antara hikmahnya. Jadi kalau bahasa seorang dah buka manusia kan, hampirlah tempat menyempitkan tempat mana perhentian orang-orang pergi ke Mekah jadi. Bila oleh itu siapa-siapa yang sampai dahulu berhenti di mana-mana tanah Mina tu, jadilah maknanya punyanya pada masa itu, mana dia berhak menduduki tempat itu dalam urusan untuk menyelesaikan maknanya urusan haji. Dan tidak boleh siapa-siapa keras akan dia suruh berubah. Dia datang dulu dari situ, kita kata balik, ada lain itu tempat dia. Maka bila sudah ditinggalkannya, maka kembalilah seperti sebelum ia datang. Yakni siapa dulu datang, maka dia punya tempat duduk pula. Dan tempat dia dikhususkan untuk siapa. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tidak mengizinkan untuk dikhususkan bagi dia. Masalah 307, keluar ke Arafah daripada Mina itu bagaimana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Muhazzab, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab. Al-Ashab mana ashab Syafi'iyah, dan ashab baginda sahabat lain sahabat. Ini ashab mana ulama yang berjalan dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, mana Al-Ashab. Maka apabila bermalam seorang di Mina pada malam yang ke-9 dan telah sembahyang subuh ia,
Maka sunat bahawa berhenti ia di Mina sampai terbit matahari, ya, atas tempat yang bernama Sabit. Maka ialah satu bukit yang masyhur di sana. Maka bila sudah terbit matahari, ya, atas bukit itu berjalanlah ia menghadap ke Arafah. Dan kata setengah ulama disunatkan bahawa dia membaca doa ini, Allahumma ilaika tawajjahtu wa liwajhikal karim aradtu faj'al zambi maghfuran wa hajji mabruran warhamni wa la tukhayyibni innaka ala zalik wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ilaika tawajjahtu, ya Allah, kepadamu aku arahkan tujuanku, mana aku bertawajuh. Ini penting besar dalam sufi, ini paling besar di antara tawajuh qalbi kepada Ta'ala. Pada dalam sembahyang kita ada tawajuh. Pada pada wajjah wajhiya lilladzi fatara samawati. Bila kita ucap wajjah tu, sedangkan hati tak tahu dia, Tuhan jawab azab tak bohong tu. Ya, kalau kita sembahyang kita baca itu bayang wajib baik sembahyang sunat, sedangkan qalbi tak bertawajuh, maka Tuhan kata kazab tak. Jadi Mazali akan jawab kazab tak, bohong, dusta engkau. Mulut menyebut kamu berhadap, sedangkan qalbi kamu mengayau pada itu. Sama dah sini. Artinya adalah kita baca doa, Allahumma ya Allah ilaika, kepadamu saja ya Allah tawajjahtu, aku bertawajuh, mana aku hadapkan zahir dan batinku kepadamu, dan ke hadrat wajahmu, wa li wajhikal karim aradtu, dan ke hadrat wajahmu yang maha mulia aku inginkan. Mana kita menginginkan akan keridaan Allah Subhanahu wa taala, makrifat akan Allah. Wajah sini mana apa? Aizat. Li wajhika dia bagi zat Allah, bukan wajah kita kan. Cuma ayat mutasyabbih ataupun hadis yang mutasyabih. Ke dalam keadaan itu Imam Malik jawab al-imanu bihi wajib, beriman wajib sebagai adalah ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Soal anhu bid'ah, menanyakan dia satu bid'ah, bahawa mereka dah faham itu. Allah Ta'ala dasar dia laisa dan muslim syait. Al-kafiyatun majhulah ataupun kafiyat hakikat itu dijahilkan, kita tak dapat idrak pun izat Tuhan, ya, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara ulama salaf pada khalaf ditakwil al-wajhu bimana azat. Kemudian jadikanlah dosa-dosaku diampun, faj'al zambi maghfura, jadikanlah dosaku diampun ya Allah, wa haji mabrura, dan haji ini mabrur yang diterima oleh Allah Ta'ala. Warhamni, dan kasih olehmu, kasihani olehmu akan daku, wala tukhayyibni, dan jangan engkau hampakan harapanku. Sesungguhnya engkau yang maha berkuasa ke atas yang demikian dan ke atas semua perkara. Mana semua perkara ada dulu dalam masyiah, yang genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala dan taksis iradat dia, kemudian dia mengadakan dengan taksirul qudrah. Dan disunatkan membanyakkan mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Dan dikata-kata Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Hawi, kata Imam Syafi'i, dan memilih ia akan jalan yang dilalui akan dia oleh Rasulullah SAW pada masa perginya ke Arafah, yang terbaik sekali. Dan itulah daripada Muzdalifah, iaitu pada asal Ma'zan, atas kanan orang yang pergi ke Arafah, dikatakan dia tarik tetap. Itulah kata Al-Mawardi dalam Al-Hawi. Yang sebenarnya ya, apa-apa pun yang berkait dengan Rasulullah SAW, itu yang kita maknanya dahulukan dan amat-amati. Nanti akan perjalanan dan cara Rasulullah SAW yang terbaik sekali. Sudah masalah keluar ke Arafah dengan ucap talbiyah, masalah 308 disuruh syarah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muhazzab, dalam Majmu' Bisyarhil Muhazzab,
Telah berkata ashab kita, dan berjalan mereka itu daripada Mina ke Arafah dengan mengucap tabiah, ya, lagi ingat akan Allah Ta'ala. Itu dia panggil yang paling besar kali. Rukun sedari ibadat tunggal dia ialah zikrullah, tawajuh hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana hadis Muhammad bin Abi Bakar Al-Thaqafi annahu sa'ala Anas ibn Malik wa huma ghadiyan min Minan ila Arafah, kaifa kuntum tasna'una fi hadzal yawm ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Faqala kana yuhillul muhillu minna fala yunkiru alaihi wa yukabbirul mukabbiru minna fala yunkiru alaihi. Bahawa saya bertanya ia akan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebenarnya Muhammad bin Abi Bakar As-Saqafi ditanya kepada sahabat Rasulullah SAW yang dekat yang berkhidmat, Sayyidina Anas bin Malik wa ashab. Malik bin Anas imam mazhab Malik. Dan keduanya ia telah pergi daripada Mina ke Arafah. Macam mana cara dia? Baginda. Dan katanya, bagaimana yang engkau sekalian perbuat pada hari ini pada masa engkau sekalian berserta Rasulullah SAW? Maka katanya adalah mengucap talbiyah. Oleh orang yang mengucap talbiyah daripada kami, maka tiada diingkar orang atasnya. Dan mengucap takbir oleh orang yang mengucap takbir pada kami, dan tiada diingkar orang atasnya. Jadi dua dia nak banyakkan takbir boleh, ataupun talbiyah. Benda yang dikatakan ya para yunkiru alaihi tidak diingkarkan adanya. Mana sukut dia hadir bentuk takriri, mana sukut sukut alamatul ridha. Bila diam tu mana tandis tu. Banyak perkara yang ada dalam hadis, dalam bentuk ikrari, ada bentuk qauli, ada bentuk ifah, afendi. Dan bab majaa fi taksiri salat Minan. Barang ini boleh menyatakan hadis mengkasar sembahyang di Mina. An Haris bin Wahb qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Minan amana ma kana an-nasu wa aktsaruhu rak'atan. Hasan sahih. Jadi Hasan min tariq sahih min tariq al-akhar. Daripada Haris bin Wahab, katanya sembahyang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina lebih aman daripada barang yang ada oleh orang-orang, dan lebih banyaknya akan 2 rakaat. Kemudian Ali bin Mas'ud annahu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Minan rak'atain wa ma'a Abi Bakar wa ma'a Umar wa ma'a Utsman rak'atain sadran min imarati. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawasanya berkata, ia sembahyang aku serta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina akan 2 rakaat, dan serta Sayyidina Abu Bakar, dan serta Sayyidina Umar, dan serta Sayyidina Utsman 2 rakaat pada awal-awal daripada jadi khalifahnya. Itu setengah daripada nas yang mulia hadis Rasulullah, setengah hadis al-Fahdi, juga perbuatan para sahabat. Masalah 39. Ketahui kiranya ya saudara, bermula hukum kasarkan sembahyang di Mina. Itu dia kata raka'atain, ada 2 rakaat kasar. Jika orang haji itu musafir yang jauh, haruslah ia kasarkan sembahyangnya. Adapun jika ada ia orang Mekah, maka padanya khilaf. Ya, kalau di Mekah itu maka hukum dia khilaf. Ada khilaf, ada ulama mengatakan kasar, ada sebaliknya. Kemudian ada ulama yang mengharuskan, dan ada yang tidak mengharuskan. Kemudian kan kasar sembahyang itu ada diperbuat oleh Rasulullah SAW, seperti tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa Al-Mizi an Harisah ibn Wahb. Harisah tapi laki ya. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Minan amana.
maka nasu wa aksaruhu rakaatain. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Rasulullah SAW yang bernama Harithah bin Wahab, katanya telah sembahyang aku beserta Rasulullah SAW, ya, di Minan, lebih aman daripada barang yang sudah ada orang-orang dan lebih banyak orang-orang daripada yang sudah-sudah. Aku sembahyang 2 rakaat, yakni kami sembahyangkan 4 rakaat itu jadi ringkaskan, itu jadi 2 rakaat, ya, maknanya sembahyang tadi adalah qasar, dikasarkan 2 rakaat, dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan kata Abu Isa termizi pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar dan Sayyidina Anas. Masalah 310, orang haji bolehkah kasar sembahyang? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Syarah Muhazzab, Majmu' bi Syarh Muhazzab, bermula kasar itu tiada harus ia, melainkan bagi orang yang ada musafirnya jauh. Sebab kita 2 marhalah, iaitu 2 marhalah, maka ini tiada khilaf. Tiada khilaf di sisi kita, iaitu Syafi'iyah, ada mazhab Imam kita Syafi'i. Kemudian kata ashab kita, mana ulama yang berjalan dalam mazhab al-Imam Syafi'i, maka apabila ada imam itu orang yang musafir, sunatlah baginya kasarkan sembahyang dengan orang lain. Maka bila sudah memberi salam ia, berkatalah ia, hai ahli Mekah dan hai orang yang musafir, yang musafirnya pendek, hendaklah sempurnakan sembahyang kamu, jangan kasar seperti kami, kerana kami kaum musafir. Wallahu a'lam. Itu adalah pendapat asal Syafi'i. Jadi kalau sekiranya jadi imam tu, mana orang yang musafir lebih 2 marhalah, mana dia layak kasar. Tiba-tiba yang ikut belakang tu ahli Madinah, maka mereka tak sampai 2 marhalah. Atau orang yang kasar di pendek mana tak sampai 2 marhalah. Jadi bila imam tu beri salam, dia cakaplah, bagi penduduk Mekah dan musafir yang pendek, sila tamamkan sembahyang. Mana tambung 2 rakaat lagi, ya, dia cakap. Jadi orang itu boleh tambah. Ini pun ada khilaf ulama. Kasar tadi sebab kita bagi kita tetap hukum asli. Hukum asli 2 marhalah musafir boleh. Tapi setengah mengatakan tak sampai pun boleh, sebab dia kata kasar sini kasar bil haji, ada khas hukum kasar bagi haji. Ada itu pendapat. Jadi pendapat kita sini yang boleh Syafi'iyah sepakat misilah macam mana pun dia cukup 2 marhalah. Jadi pada khilaf ulama hadis. Guna masalah 311, masalah orang yang mengerjakan haji itu orang Mekah, bermakna dia bukan orang yang ada syarat untuk kasar, untuk perjalanan tak sampai 2 marhalah. Haruskah ia kasar sembahyang? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Syarah Muhazzab, sama sekali disebut Majmu', sekali Syarah Muhazzab, dari 20 kulit dan besar kita, Majmu' Syarah Muhazzab, ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, tapi tak habis sebab dia wafat awal umur 40 tahun dia wafat. Maka disambung oleh Tajuddin Subki. Waktu di ujung macam ibarat dia ada lain sikit daripada asal. Ibarat pengolahan bahasa tu ada penguraian dan lain sikit lain sebab dia Imam Nawawi di ujung tu Tajuddin Subki. Telah berkata ashab kita, nama Asyirat Syafi'iyah, seluruh ulama dalam mazhab Syafi'i, maka jika ada ia orang Makkah dan seumpamanya, yang daripada orang yang tak cukup, daripada orang yang musafir bukan perjalanan harus kasar, mana sampai 2 marhalah, maka tiada harus baginya kasarkan sembahyang dan tiada harus jamak. Dia tetap pakai hukum asal itu, ya? Melainkan bila ia berkata dengan kaul yang dhaif, bahawasanya jamak musafir boleh dibuat, bahawasanya harus jamak dalam musafir yang pendek. Jadi ada khilaf di kalangan ulama, tapi kalau kau banyak ulama ni hukum dipanggil apa ni semua ni? Hukum ijtihadi, ya. Kalau wajib ijtihadi, kalau haram haram ijtihadi, benda yang masuk ijtihad, ya. Kita ada
Qat'i. Kalau qat'i tak dikira. Kemudian 3 masalah 3.12 satu lagi. Orang yang haji berniat pulang ke negeri, bolehkah ia qasar? Orang haji dah habis dan niat balik. Kata Imam Nawawi dan Syarah Muhadzab, ini satu cawangan, mana satu faraq. Telah berkata Syafi'i, Syafi'i mantu Imam Syafi'i sini. Kalau Syafi'iyah itu mana ulama dalam mazhab Syafi'i, kena tengok kan silap. Wa qala Syafi'iyah dengan wa qala Syafi'i. Kalau wa qala Syafi'i itu Imam Syafi'i sendiri punya perkataan. Kalau wa qala Syafi'iyah itu mana ulama mazhab Imam kita Syafi'i. Ini Imam Syafi'i sendiri kata. Dan Allah ashab, mana ulama dalam mazhab Syafi'i, apabila masuk orang yang haji ke Mekah dan berniat mereka itu bermukim 4 hari, yang bermukim 4 hari, maka lazim akan mereka itu menyempurnakan sembahyang. Apa maksud lazim menyempurna? Dia kena buat sembahyang tamam. Yang ini tiada boleh dikasarkan. Maka bila keluar mereka pada hari yang ke-8 pergi ke Mina dan berniat mereka itu langsung pulang ke tanah air pada waktu selesai mengerjakan haji, dan saya harus bagi mereka itu kasar balik. Ya, sebab dia niat nak terus balik, harus mereka kasar daripada waktu keluar itu, kerana mereka mengadakan musafir harus kasar sembahyang padanya. Itu di antara apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam masalah 3 sampai 3